Assalamualaikum semua murid-murid. Okey, hari ini kita akan belajar unit 6 pengukuran isi padu pepejal tidak sekata. Okey, jom belajar bersama dengan Cikgu Siti. Semua murid diminta merujuk buku teks muka surat 91. Okey, jom kita tengok bagaimana cara untuk mengukur isi padu pepejal yang tidak sekata. Okey, untuk mengukur isi padu pepejal yang tidak sekata, kaedah yang digunakan adalah kaedah sesaran air. Okey, nama kaedah dia adalah kaedah sesaran air, di mana isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Okey, mesti kamu belum faham kan? Okey, mari kita tengok. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, kaedah sesaran air, di mana kaedah pertama yang digunakan ialah pertama sekali, air disukat menggunakan silinder penyukat. Masukkan air dalam silinder penyukat. Seperti dalam buku teks kamu, air pada silinder penyukat, bacaan isi padu awal ialah 20 ml. Itu air. Kemudian kita tengok bacaan isi padu akhir. Bacaan isi padu akhir ialah seketul batu diikat dengan benang. Kemudian dimasukkan ke dalam silinder penyukat yang ada air tadi. Bila dimasukkan batu tadi, air tadi bacaan dia telah berubah kepada 30 ml. Mula-mula air saja 20 ml. Kemudian bila masukkan batu menjadi 30 ml. Sekarang kita nak cari isi padu batu. Macam mana cara dia? Caranya adalah isi padu akhir tadi, isi padu akhir ni yang ada air bersama dengan batu, iaitu 30 ml. Ditolak dengan bacaan isi padu awal, iaitu air saja tadi. Air tadi adalah 20 ml. 30 ml tolak dengan 20 ml bersamaan dengan 10 ml. Oleh itu, isi padu batu bersamaan dengan 10 ml. Sekarang kita tengok pula dengan kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua adalah menggunakan tin eureka. Benda ni nama dia adalah tin eureka ya. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu batu. Air dimasukkan ke dalam tin eureka. Kemudian di sebelah dia kita letak dengan silinder penyukat. Bila dimasukkan air saja dalam tin eureka, tidak ada apa-apa yang masuk ke dalam silinder penyukat. Kemudian batu diikat dengan benang, dimasukkan ke dalam tin eureka, dan akan ada air yang keluar melalui corong tin eureka masuk ke dalam bikar silinder penyukat. Silinder penyukat. Jadi kita tengok berapakah bacaan pada silinder penyukat tu. Nampak tak berapa bacaan pada silinder penyukat tu? Bacaan yang ada pada silinder penyukat itu ialah air yang tersesar. Air yang tersesar bersamaan dengan isi padu batu. Murid-murid, seterusnya untuk memberikan lebih kefahaman, kita akan buat latihan bersama-sama dalam buku aktiviti sains muka surat 61. Semua murid diminta mengeluarkan buku aktiviti sains masing-masing dan buka muka surat 61 kita akan buat bersama-sama. Sekarang jom kita mulakan. Mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Jangan lupa ya, tulis tarikh pada hari ini. Arahan dia. Isi tepat kosong dengan jawapan yang betul tentang cara Aisyah mengukur isi padu sepanah menggunakan kaedah sesaran air. Mari kita tengok apa soalannya. Aisyah menggunakan apa untuk mengukur isi padu sepanah? Cuba tengok apa yang digunakan tu kat sebelah dia tu. Apa yang digunakan dekat sebelah dia tu? Apa dia? Apa? Bagus. Jawapannya adalah dia menggunakan silinder penyukat. Sekarang kita tengok pula yang nombor 2, soalan nombor 2. Bacaan isi padu awal air ialah, kita tengok berapakah bacaan yang ada dalam bulatan tu dekat sebelah gambar sebelahnya. Berapa nombor yang ada kat situ, berapa? Bagus, 30 ml. Sekarang kita tengok soalan nombor 3 pula.
Okey, soalan nombor 3. Aisyah menggunakan apa untuk mengikat spana? Okey, sama macam yang kita belajar tadi. Tadi kita gunakan batu. Okey, apa tadi yang kita guna untuk ikat batu? Ingat lagi tak tadi yang apa kita belajar tadi? Apa dia? Bagus, masih lagi ingat. Okey, Aisyah menggunakan benang untuk mengikat spana. Okey, sekarang kita tengok. Soalan nombor 4. Bacaan isi padu akhir air ialah. Okey, berapa bacaan air dengan spana? Air yang ada spana tu berapa kat tepi tu? Cuba tengok semua. Berapa? Okey, bagus. Bacaannya adalah 40 ml. Okey, sekarang kita tengok pula dekat bawahnya, soalan yang dekat bawah. Okey, isi padu spana berapa? Okey, macam mana cara kita nak cari isi padu spana? Okey, isi padu spana bersamaan dengan bacaan isi padu akhir tolak dengan bacaan isi padu awal. Okey, berapa bacaan isi padu akhir? Okey, letak dalam kotak dekat bawah tu. Berapa ml tadi? Akhir tadi berapa? Ingat lagi tak? Tadi? Okey, 40. Okey, kemudian tolak dengan bacaan isi padu awal. Berapa bacaan isi padu awal tadi? Berapa? 30. Okey, 40 ml tolak 30. Oleh itu, isi padu spana ialah berapa? 40 tolak 30 berapa? Bagus. Okey, seterusnya kita buka pula muka surat 62. Okey, sesaran air. Ingat, jangan lupa tulis tarikh ya. Okey, Aini menggunakan kaedah sesaran air untuk mengukur isi padu objek berikut. Okey, objek yang ada dalam buku tu ialah mangga, skru dan juga ladung. Okey, ada 3 objek. Sekarang kita tengok. Dia minta lengkapkan jadual, ada sebelum dan juga selepas. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak lengkapkan jadual. Okey, dekat bawah tu dia ada bagi maklumat Okey. Isi padu objeknya adalah mangga. Okey, berapa mangga tu dekat atas tu? Berapa bacaan untuk mangga tu? Nampak tak? Berapa bacaan tu? Berapa? Siapa boleh jawab? Boleh tak jawab? Okey, berapa? Okey, jawapannya adalah 12 ml. Kemudian kita tengok pula gambar skru tu. Okey, skru. Okey, berapakah bacaan dalam silinder penyukat dekat atas skru tu? Berapa tu? Okay. Ada berapa garis dekat bawah tu? Ada 1, 2, 3. Okey, jadi jawapannya adalah 3 ml. Okey. Sekarang kita tengok pula yang ketiga. Ladung. Okey, tengok, cuba tengok dekat silinder penyukat tu. Berapakah paras airnya tu, aras airnya? Cuba tengok ada berapa dekat situ. Cuba kira ada berapa dia punya sengkat tu. Sengkat dia tu, 1 tu bersama dengan 1. Cuba kira. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Jadi tulislah 5 ml. Okey. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua murid dapat memahami dan dapat buat latihan ni sebab kita dah bincangkan bersama-sama ni. Cikgu harap dapat siap. Okey, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, selepas menonton video ni, jangan lupa ya, komen dekat bawah, tulis nama kamu dan kamu tulis faham ataupun tidak dengan tajuk pelajaran kita pada hari ini.